Okey, sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi So ladies and gentlemen, today we are trying our best to explain and learn about new topic. So this topic is about error management, and error management is a very crucial aspect, especially in epidemiological study. This is for the validity purposes, so that the data that you collected in the field are considered accurate and can be used to generalize into the whole population. So if you collect the data and the data you find out that it's not valid, then you are actually wasting your time. So in this topic 16 ni, we are more focusing on a few terminologies, especially with regard to the error, bias, and also invalidation. Invalidation ni saya tambahlah, ayat ni tak ada pun, tapi ni maksud dia ketentusahkan data. So error bermaksud apa? Ralat. Bias bermaksud pandai, berat sebelah atau tidak adil. Kemudian topik 16 ni, dia tak lain tak bukan, memang banyak fokus kepada apa yang dipanggil sebagai bias lah. Macam mana you nak control those biases and how you want to intervene it so that you can make use of your data. Sebab bila you buat kajian epidemiologi, when you conduct any epidemiological study, the reason of you conducting the study is because to find the root cause. You want to find the, what we call it as the risk factor. So risk factor is associated with two terminologies that you already learned before, which is the OR. OR is being calculated as follows: AD bahagi dengan BC, betul? And then we got another one, we call it as the RR, betul tak? Rawat dan rehat, betul? Pandailah kau. Relative risk. So relative risk, kaedah calculation dia A bahagi dengan A campur B dibahagikan dengan C bahagi dengan C campur D. So this is the relative risk. This is for the kajian apa ni? Yang nombor 2 ni. Kajian cohort, pandai. Okey, yang nombor 1 ni untuk kajian apa? Case study, case control study. Jangan jaga case study, case control study. Okay? And then OR also sometimes will be used for the prevalence study. Prevalence study. So when you talk about prevalence study, you must already associated with one similarity of the another type of the study design. We call it as the cross apa? Cross sectional study. Yang ini dipanggil sebagai POR, prevalence odds ratio. Setakat ni jelas? Kajian yang paling agung ataupun we call it as the premier is of course the cohort, and then followed by the case control study, and then followed by the cross sectional study. Ini semua adalah observational analytical study. Faham Why I said observational? Because we not conducting any intervention towards our population. Awak tak buat apa-apa manipulasi. Awak datang, tanya, buat observation, buat measurement, dapatkan maklumat. You are no interest in identifying the manipulation and the changes because of that manipulation. Faham tak? Contoh kalau saya buat satu kajian eksperimen, saya offkan aircon dalam kelas ni, saya nak tengok berapa lama kebasahan ketiak di kalangan awak. Contoh. So itu dipanggil manipulation. Saya tutup aircon, saya on balik. Saya tutup aircon, saya on balik. Those we call it as a manipulation. Itu kajian eksperimen. Kajian eksperimen tak terpakai dalam kita punya penceritaan hari ni lah. Kita akan more focus on the observational analytics. Okay. So let us begin to another topic of the day. Kita nak cerita pasal error ataupun bias. Jadi ni dah. Okay, secara umumnya bila you kata error ataupun bias, ada dua objektif yang kita akan belajar. The first one is explaining. You must able to explain what is the type of error that exists in the epidemiological study. You must know. Contoh, you mesti tahu apa itu selection bias, apa itu measurement bias, apa itu dipanggil sebagai systematic error, apa itu yang dipanggil sebagai random error. All these terminologies must be embedded inside your brain. Okay? Secara umumnya kita ada dua jenis error. Pertama, we call it as the random error. Apa dia? Random error ni biasanya disebabkan oleh permasalahan kita mendesain kajian. Yang belakang boleh dengar suara saya tak? Jelas Crispy, clear or some disturbance?
Crispy clear. Oh, macam nak buka dah kan? Yang kedua dinamakan sebagai systematic error. Bukan sistema. Sistema itu jenama berus gigi. Systematic error. Ini secara umum. These two terminologies you will find a lot of it inside your epidemiological book. Macam saya bagi tahu anda sebelum ni, kalau anda dengar saja nota saya, insya-Allah anda akan faham separuh sahaja. If you want to learn more, you must read books. Faham Saya cakap books tau. Saya tak cakap book. Saya cakap apa? Books means that more than one. Alright. So yang kedua, discuss mechanism to reduce error, and of course this is the crucial part lah. Bila you dah kenali error-error itu, anda mesti tahu macam mana cara nak minimize. You tak boleh eliminate. That is a very impossible task to do, to eliminate all those error, because you are conducting the survey or you conducting the field work where you have no ability to control all the variables in place. Faham tak faham ni? Tiba-tiba aku cakap mereka banyak sangat hari ni. Maknanya kalau anda buat kajian dekat field, anda tak boleh kontrol orang tu. Betul tak? Anda tak boleh kontrol dia punya makan, anda tak boleh kontrol dia punya minum. Hari ni dia kata dia tak isap okok, sekejap lagi dia nak isap, suka timur opak dia lah. Betul tak? Jadi itu yang dipanggil sebagai you have no ability to control all the variable. In term you buat di dalam makmal also tak boleh lah. That's why kita ada yang dipanggil sebagai error management. Salah satu cara nak manage the error is make sure your kajian ni more precise and accurate by adjusting the 95 CI lah ataupun alpha. Faham tak alpha? Apa tu alpha? Alpha ni macam step nombor 2 kan, betul tak? Betul ke tak? Betul! Step nombor 1 dalam hipotesis apa dia? Menyatakan null dan alternatif. Step nombor 2, menyatakan alpha. So biasanya alpha kita ikut jumhur ulama 0.05. 0.05 is also known as 95 CI ataupun 95% of confidence interval. Means what? Makna dia kita assume data tabulasi kita akan betul 95%. Dengan wujudnya sekurang-kurangnya selebih-lebihnya 5% error. Itu dipanggil sebagai you punya setup of acceptability of the error. Kalau awak buat kajian ataupun awak buat produk, ada setengah produk kan dia kata pembasuh ini boleh membunuh 99.99% kuman. Faham tak? Itu maknanya apa? Dia punya confidence. Dia punya kadar kepersisan dia punya kadar accuracy dia sangat tinggi lah. 99.99%. Maknanya dia punya alpha berapa? 0.000. You pandai-pandai fikirlah. Itulah dia punya maksud. Okey, mari kita tengok random error. Sample size ni adalah sebenarnya topik yang sangat crucial dalam epidemiologi, tapi ia terpaksa tak dimasukkan di dalam silibus. Silibus ni pada asalnya 4 kredit, tapi telah di 3 kreditkan. Faham? Di 3 kreditkan sebab nak bagi anda belajar benda-benda lain jugalah. So nanti belajar kat sekolah pondok lah ya. Systematic error seperti mana yang saya akan explain kejap lagi. Selection bias, measurement bias, confounding dan type 1 and type 2. Ini adalah common error yang exist dalam epidemiological study. Okey, error you boleh baca sendirilah kan. Saya bukan ni jenis orang nak baca slide. You boleh baca sendiri. Kemudian kali you buta, you beritahu saya lah. Nanti saya baca dengan telinga you. Saya azankan dulu. Betul? Boleh tak boleh ni? You boleh baca lah kan. So error is basically something that can interfere the findings. Itu je. Dia punya kata kunci kat sini, dia akan interfere your study. Interference ini bermaksud you punya judgement. Apa dia? Judgement tu apa? You punya keputusan. You nak kata dia berkait atau tak berkait. Itulah yang bahayanya error ni. Bila dia exist dalam you punya study, you are having a very high chances of tendency to make a false argument. Anda salah membuat keputusan. Itu yang kita tak nak. Anda kata risk factor, contoh ada nasi ayam dengan nasi belauk. So dia punya confidence interval anda salah kira. Dia punya sample size kecil sangat, anda pun salah buat estimation. So apa jadi? You are falsely acclaim another source of agent yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan penyakit itu. Apa jadi? Kawalan you keparit lah. Kawalan you keparit. You punya hisap lah, you buat apa juga lepas tu semuanya tidak kena. Sebab apa? Dia punya accuracy, reliability, validity banyak dipencampur aduk dengan kita panggil sebagai variation dan error lah ya. Okey, ni contoh lah trial profile in community, randomized and intervention control. Saya tak nak explain more because this is only the giving example yang you boleh tengok dalam epidemiological book with regard to the how the error can exist. Error ni boleh exist daripada population itself, daripada you sendiri pun. Yang sekarang ni saya ajar nak kurangkan error disebabkan you punya perangai.
nak ambil bunyi bising pakai SLM ke pakai hidung? Pakai SLM. Oh, kami dekat PKD tak ada SLM. Apa nak buat? Gunakan 4 kaedah asas yang saya ajar sebelum ni. Faham? Pinjam, beli dan lain-lain tu. Nah, okey, sebab tengah rekod saya tak boleh cakap. Alright, itu adalah yang pertama. The very basic and the good example how you as the researcher lah. Sebab itu bila you belajar epidemiologi ni, you kena bayangkan you sebagai researcher. Memang you bukan pegawai penyelidik, tetapi you adalah researcher and investigator. If you having a very high chance of tendency to create any bias, habis, kaput you punya kajian. Contoh paling senang. You nak collect data. You dah tahu bahawa data ini akan dihantar ke makmal. You ambil contoh rectal swab. Apa dia? Rectal swab tu apa dia? Swab najis pada rektum lah. Kemudian you pergi hantar ke makmal. You hantar makmal, faham makmal? You hantar ke makmal yang berbeza. Akan ada error tak? Akan ada error kalau standard method makmal tu tak sama. Itu sebab you kena belajar gini ni. Supaya you dapat reduce. You dapat pastikan bahawa setiap satu yang you buat tu adalah is not being considered unacceptable. Okey, ini adalah contoh yang penerangan pertama saya perlu cerita, random error. Random error ni kata kunci dia senang je. Variation. Apa dia? Variation ataupun variability. Variability tu wujud disebabkan apa? Disebabkan kehendak Allah Ta'ala lah. Variability tu diwujudkan sebab kehendak Allah Ta'ala. Contoh kalau awak boleh baca kat sini, dia boleh dapat disebabkan memang tak boleh buat apalah. Contoh, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Contohlah. Kan, sekarang ni dah zaman apa? Ada akhir zaman kan? Perempuan lebih ramai daripada lelaki. Contohlah kan. Lepas tu orang yang pandai lebih kurang daripada orang yang tak pandai. Contoh. Betul tak? Ulama lebih banyak yang express berbanding dengan yang betul-betul mengaji kitab. Contoh. Ini contohlah random error. Apa benda cerita pasal ulama pula ni Okey. So ini terjadi disebabkan yang tiga ni, contoh anda boleh tengok individual biological variation. So tak boleh buat apa disebabkan oleh variability yang wujud dalam you punya genetics. Contoh yang kita tak boleh ubah adalah this one lah, predisposing factor. Kalau awak belajar dalam health promotion kan, predisposing factor. Awak memang dah dilahirkan oleh Allah SWT, kebetulan mak dengan ayah awak adalah seseorang yang pembawa certain trait of penyakit. Apa-apalah penyakit yang biasa ada apa? Diabetik, lagi? Thalassemia, lagi? Leukemia, apa lagi? Apa lagi penyakit? Kau orang tak tahu penyakit-penyakit disebabkan oleh genetik? Obesity. Obesity adakah disebabkan oleh genetik? Transgender. Transgender kau cakap sebab genetik, aku tak setuju. Transgenerational oleh ancestor lah. Bukan? Oh, ya ke? Okey, itu adalah cadangan yang baik daripada kawan kita. Tapi transgender saya tak setuju. Transgender sebab diri sendiri. Okey, sampling error dan last sekali adalah measurement error. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Apa itu individual biological variation? You all semua tahu, tadi saya dah bagi tahu. Ianya wujud disebabkan oleh faktor yang ada di dalam diri manusia itu sendiri bila you buat persampalan. Contoh, you buat persampalan dekat sekolah asrama. Ada foodborne outbreak. So you kena ingat dalam kepala otak you bahawa as exists sebagai jumhur ulama bagi tahu, you datang je ke sekolah tu, you dah boleh bayang dalam hati you, dalam jiwa you, setiap orang ni dia ada trait yang berbeza. Lagi pula kalau sekolah tu adalah sekolah bukan sekolah pondok, maksudnya sekolah yang multi races. Multi races ni maknanya apa? Pelbagai bangsa. Lagi you kena expect, you must expect inside your heart that there will be a variation. The issue now is how to control. Itu je. Variation tu akan exist, tapi macam mana you nak control. Okay? Ini yang berlaku dekat field. You kena ingat. Yang kedua, sampling error. Sampling error tak lain tak bukan sebab design. You salah pilih siapa yang nak jadi case, siapa nak jadi control. Sebab tak clear definition of case. Ini memang masalah yang paling utama apabila berlaku di kalangan penyelidik dan investigator di lapangan dalam bidang environmental health. Itu jadi environmental health lah. Dia salah buat definition of case. Sebab itu definisi COVID berubah setiap berapa lama? Seminggu sekali masa zaman PKP berapa saya tak ingat lah. Tiap minggu ubah. Annex 1B, Annex 2B itu kena tengok tiap minggu. Berkicap tak berkicap? Tak berkicap. Tak berkicap kalau awak mempunyai satu kaedah yang semua PPKP seluruh Malaysia boleh tahu definisi ini telah berubah.
Macam mana nak ada? Ada. Ada mekanisme tu untuk berkongsi antara satu sama lain maklumat. Nak bahan tak boleh sebab tengah rekod. Tak apa. Faham-faham sendirilah. Yang terakhir, sampling error tak lain tak bukan disebabkan you punya kaedah pengambilan sampel disebabkan oleh study design. Sampling error ni adalah penyempelan. Cara you menyempel orang tu error. Contohlah, saya nak buat kajian case control. Paling senang. Saya dah definisikan case dia adalah seseorang yang mendapat sakit pada tarikh sekian yang mengambil makanan seperti berikut di kedai sekian. Contoh Tapi ada satu orang ni, kita kira dia kes jugalah sebab dah tak cukup sampel kan. Kita kira lah dia konon-konon kes juga. Itu adalah contoh macam mana you punya sampel can influence your output in the future. Okay, itu sebab bila berlaku outbreak, itu sebab you kena belajar ni error management. Kerana selepas ni you akan cerita pasal logistic regression and how to handle outbreak in a superficial manner lah. Of course you will learn more during the semester 4. Nanti belajar semester 4 jangan lupa pula ilmu ni. Faham? Faham tak faham korang ni nampak macam tak semangat. Aku suruh ni semangat. Kejap lagi aku suruh diri atas kursi boleh tak? Bagi semangat sikit. Boleh? Tak boleh Diri atas meja tak boleh juga Diri je lah. Okay, last kali but not least is measurement error. Measurement error macam saya bagi tahu, tak lain tak bukan, ianya datang daripada kaedah you penggunaan you punya alat. Contoh you nak guna measurement error ni paling senang. Contoh, seorang guna SLM version ini. Seorang lagi guna SLM version ini. Tak ada standardization. Tak ada spesifik protokol, tak ada standard method. Hauk. Ini kita panggil istilah ada hauk. Tahu hauk? Asal boleh cacar marba. Yang orang ni pakai nak tembak kepala. Yang ni, apa? Pakai yang infrared thermometer. Yang seorang lagi memang betul-betul gendam thermometer dalam makanan. Contohlah, awak nak semak temperature makanan. Awak pakai apa? Pakai temperature gendam ke? Pakai temperature tembak? Yang belajar pakai temperature gendam. Bila praktis, Tuhan, malaikat, syaitan je tahu kau pakai apa. Faham tak faham? Apa yang jadi? Error lah. Oh, lepas tu nak tutup kedai. Mana boleh? Tengok dulu, betul ke tak betul you punya cara pengukuran tu. Lepas tu buat kajian. Antara peringkat nasional, berapa banyak kedai ditutup, dengan pelanggaran temperature, bla bla bla. Tapi sebenarnya ada measurement. So you fikir sendiri Ni saya cakap kalau siapa yang dengar video ni bertaubat pada Allah Ta'ala sementara masih ada masa lagi. Okay. Random error ni saya dah bagi tahu tadi. Okay. Sampling, sample size. Bila anda baca pasal random error, dia akan ada perkaitan tadi pasal apa? Persamplan ataupun kita panggil sebagai sampling error. So the reason of the sampling error is due to the fact that the investigator and also the researcher are not knowledgeable. Itu yang paling utama. Faham? Awak ni tak knowledgeable. Saya tak knowledgeable. Maka error tu akan banyak ada. Sebab you tak boleh nak bayangkan apa error yang akan datang. Contohlah kan, paling senang lah. You ambil satu sampel, ada lelaki, ada perempuan. Macam mana you nak tahu supaya dia tu tak ada error? Pertama, you kena buktikan bahawa mereka ini, kalau kita ukur apa-apa juga, maka dia tak error. Contoh, anda buat kajian stres. Saya ambil contoh stres kan. Anda tengah buat satu eksperimen stres. Stres ni tak termasuklah dalam penyiasatan PPKP. Tapi nak bagi contoh, macam mana nak kontrol? Senang je. Awak kena pastikan, stres di kalangan lelaki dan stres di kalangan perempuan adalah tidak sama. Maksudnya dia bias lah. Maksudnya ada error disebabkan oleh jenis jantina. Tapi kalau nak kata dia sama, maka bila awak buat ujian T-test, dia tidak akan berbeza. Sama je. Lelaki dan perempuan, markah dia untuk stres adalah sama. Maknanya faktor jantina bukan isu. Jantina awak boleh dikatakan sama. Walaupun perempuan 20, lelaki 60. Tapi measurement dia adalah sama. Statistically is not different. Faham tak? Okay. Kemudian sampling error awak dah baca tadi because of the population variable. Yang ni awak tak boleh ubah. Melainkan awak yang kena manipulate the population. So cara nak manipulate population ni, kita akan pergi ke step yang kedua. Yang dipanggil sebagai strategi to control the error. Okay. Sample size ini adalah penambahan ilmu untuk anda tahu bahawa setiap epidemiological study perlu kira dia punya estimates. Sample size akan pakai alpha, sample size akan pakai beta, sample size akan pakai measurements of the hypothesis punya testing. Awak nak ukur sample size, awak boleh gunakan dua cara. Mengukur sample size dengan menggunakan formula proportion, mengukur sample size menggunakan formula continuous measures. Ini utamanya. Saya bagi tahu dua contoh je. Sample size ni pula, nak kira dia ada dua approach. Pertama adalah membuat pilot study. Apa dia?
kajian pilot. Allah, Masya Allah Muhammad. Allah. Awak mungkin dah tak nampak lah, lost kan. Ya? Saya akan gambarkan sekarang. Ya? Boleh? Boleh follow tak boleh follow ni? Allah, Masya Allah Muhammad. Bagi aku kekuatan, Ya Allah. Okay. Pertama tadi apa? Sample size. Okay, sample size secara umum dia, awak boleh kira menggunakan dua approach. Satu dipanggilkan proportion. Proportion ni adalah data categorical lah. Konsep dia macam kalau awak belajar chi-square. Ingat, chi-square kan dia bukan data continuous, dia data categorical. So kita pakai proportion. Maksudnya percentage, prevalence dan lain-lain. Ini yang pertama, kaedah formula penggunaan sample size. Formula dia, if I'm not mistaken, saya tak ingat lah. Tapi is equivalent to Z1 tolak alpha divide by 2 times by P minus P. Dia macam ni lah. Z1 tolak alpha bagi 2. P tolak P 1 bagikan dengan, saya tak ingat. Tapi sample size is something to do with this lah. Anda kena tahu pasal Z 1 tolak alpha bagi 2. Z 1 tolak alpha bagi 2 ni tak lain tak bukan adalah anda punya taburan di dalam taburan normal Z. Faham tak? Kalau anda setkan kepada 0.05 dan anda akan ambil two tail, maka anda punya kawasan penolakan adalah 1.96. Ingat lagi? Yang ni normal tabulation curve. Jika anda pilih 0.05 pada 2n, maka bagikan dengan 2, setiap satu ni 0.025 kan. So 0.025 ni kalau anda tengok luas dia berapa, is equivalent to 1.96. Dia punya critical region, where we try to reject this area, and those value are fall within this area are considered fail to be rejected. Awak null lah. Ingat lagi kan yang ni kan? Walaupun ni topik awal-awal dulu kan. That's why you learn it, so that you know how to apply in the future. Even though you do not know now, but hopefully, apa dah? Hopefully you can apply lah the knowledge. Okay, itu yang pertama, menggunakan proportion. Untuk sample size, saya tak nasihatkan anda untuk tak belajar. Belajarlah, nanti ada masa. Belajar ini memang ilmu epidemiologi yang saya boleh kata intermediate lah, bukan lanjutan. Anda kena belajar sendiri sebab tak ada dalam silibus. Yang kedua adalah dinamakan sebagai apa? Continuous data. Continuous data. Continuous data ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan akan ukur data untuk anda punya sample size menggunakan measurement data interval ratio ataupun data scale. Faham Contoh, anda nak collect berapa ramai orang untuk mendapat perbezaan mean bagi ketinggian 1.34 contoh. So ketinggian 1.34 bla 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 itu adalah anda punya measurement differences. So you kena masukkan data ini dalam you punya formula. Dia akan kira oleh komputer. Faham tak faham? Paling senang kalau anda ada anda ada phone sekarang, boleh buka phone masing-masing. Anda buka anda punya aplikasi bernama Api Info. Ada tak aplikasi Api Info? Saya ada tapi saya tak boleh nak tunjuk. Minta maaf kepada yang tengah tengok benda ni secara live. So anda buka CDC Api Info, maka anda akan nampak dekat situ ada yang dipanggil sebagai StatCal. Betul tak? Anda pergi ke StatCal, anda akan nampak dekat situ dipanggil sebagai Sample Size Population Survey. Nampak tak? Okay, awak klik dekat atas sekali itu adalah contoh population size untuk survey. Alright? Ini paling basic lah kalau anda nak kira berapa banyak sampel saya nak kutip. How many samples that I need to collect to get this kind of data? Then this is a very good example of how you want to adjust your confidence interval, how you want to adjust your expected frequency of difference and your confidence level set up in your hypothesis setting. Okay? Itu dia punya cerita lah. So anda boleh gerak-gerakkan expected frequency itu, anda boleh gerak-gerakkan confidence limits, anda boleh ubah suai anda punya population size. Nampak tak? Nampak ini contoh dia. So ini adalah sangat utama apabila anda ada limited resources. Faham tak? You nak sampel semua orang mungkin mustahil sebab awak memang mempunyai limited resources. That's why you need to do a subsample. Subsample inilah yang dipanggil sebagai sampling procedure. Sampling procedure is meant for collecting a subdivisional holistic nature of the data to represent back to the population. Maknanya you ambil data yang mewakili populasi sebenar masyarakat itu. Contoh macam saya nak buat satu eksperimen, saya nak buat satu penyiasatan epidemiologi di dalam college ini, saya boleh tak ambil program awak saja ke saya kena mix up all the programs? Correct. I need to mix up all of the programs because all of the programs also influence the nature of the variation. Okay, jelas setakat ni?
Dan last kali but not least, apabila anda belajar pasal sample size ni tadi, ingin saya tekankan bahawa sample size ni nak kira dia, nak dapat data ni. Kan saya kata tadi kena ada data continuous ataupun data categorical kan? Nampak? Dia ada formula dia lah, nanti kemudian lah kita belajar ya. Nah, kemudian tu pun saya tak tahulah, mungkin dalam advance diploma nanti awak boleh datang. Saya akan ajar awak macam mana nak kira menggunakan kaedah, menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Kaki, sorry. Tangan dan juga komputer lah. So nak kira data-data ni, kita ada data continuous ataupun data proportionate, maka anda perlu ada dua approach. Apa dia? Dua approach, dua kaedah anda dah dapat data ni. Pertama, anda kena buat apa yang dipanggil sebagai pilot study. Dan yang kedua adalah anda akan refer kepada literature review. Okey, faham tak? Contoh kan, anda nak tahu berapa ramai orang yang mendapat stres di dalam college ini. So anda tak ada data ni. Orang pun tak pernah buat research pasal college ni. So anda buatlah satu pilot study. So daripada pilot study tu anda akan nampak dia punya peratusan. Okey, kita tengok lebih kurang lah dalam college ni akan ada sekurang-kurangnya 20% orang. So 20% ni adalah contoh data proportion. Dan bila awak masukkan dalam formula, awak boleh kira berapa banyak sampel yang akan dipungut ataupun dikutip. Itu yang anda kena jelas lah. Faham tak faham ni pasal sample size ni? Nampaklah boleh nampaklah. Sample size ni adalah berapa banyak sampel awak nak ambil. Itu je. Cerita sample size ni berapa banyak sampel you nak ambil. Kenapa you ambil banyak ni? Itulah alasan dia. Okey. Kemudian kita akan tengok yang pertama dipanggil sebagai systematic error. Tadi kita cerita pasal random. Tadi saya cerita pasal random. Random error tak lain tak bukan disebabkan oleh sampling proses. Dan yang kedua adalah variation. Dan yang ketiga adalah measurement. So yang seterusnya kita akan pergi kepada systematic error ataupun bias dalam epidemiologi. Yang biasanya didasari dengan dua punca ni. Ni systematic error pula. Systematic error ni dua masalah utama ni berlaku. Pertama, selection bias. Kenapa selection bias berlaku? Dua sebab. Pertama, sebab dia dah berlaku contamination. Contoh anda nak buat satu kajian pasal merokok. So orang yang hisap rokok ni akan ada tendensi untuk tak nak join kajian ni. Faham tak? Because they are feel offended. Contoh, you want to study smokers tapi you nak study dekat dalam ILKKM, memang tak boleh. Susah, akan ada selection bias. Sebab student declare dia merokok, dia akan kena mark dengan pengajar. Betul tak? Itu contohlah kenapa selection bias ni boleh berlaku dalam study. So macam mana nak reduce this thing? Macam mana nak avoid this thing? Siapa tahu? Kalau saya nak buat kajian pasal rokok di ILKKM Sungai Buloh, contoh, step pertama saya akan gantung garis panduan pasal kesalahan merokok. Gantung supaya tak ada bagi prejudis kepada student lah for a certain period of time. Bukan gantung setiap masa. Kalau gantung maknanya student boleh isap rokok dalam college lah. Tidak. Maksudnya kita tidak mahu prejudism tu berlaku di kalangan researcher yang menyebabkan responden takut untuk mengaku dia merokok. Faham tak? Dia jadi macam skeptism lah kan. Macam awak kena kantul apa-apa disease yang pelik-pelik. Covid lah saya ambil contoh. Mula-mula dulu, siapa yang kena Covid ni adalah satu makhluk yang dipanggil sebagai macam island, macam alien lah, betul tak? Kalau kita tengoklah dokumentari mula-mula dulu masa Covid kan, dia diasingkan daripada masyarakat, dia disisihkan oleh masyarakat. Sekarang biasa je kan. Seronok kalau kena Covid sebab awak boleh buat secara online. Awak lah seronok, saya tak seronok. Okey, yang kedua adalah measurement ataupun classification bias. Measurement ataupun classification bias saya dah cerita dah tadi, disebabkan oleh measurement error yang wujud. Paling senang lah measurement ni kalau awak nak faham instrumen yang awak pakai. Sebab itu kalau awak nak guna questionnaire, awak nak guna checklist, must be measured their acceptability, reliability and validity. Ni tiga benda. Acceptability, reliability dan juga validity. Okey, ini adalah contoh measurement. Kemudian selection bias, awak boleh baca lah cerita ni. Kat sini, ni yang saya cakap tadi, worried about the exposure that can influence the outcome. So orang yang memang tidak ada masalah untuk join kajian tu, dia akan tak kisah pun. Tapi orang yang sangat concern pasal, nanti aku akan mendapat malu. Nanti orang akan tahu aku ada sakit ni. So aku tak nak involve penyakit ni. Aku tak nak involve kajian ni. Aku tak nak mengaku aku sakit. Aku tahan aku punya sakit. Biarlah apa yang nak berlaku pun. So apa jadi?
you are indirectly selecting the not true population and the not true interested parties. You nak kaji contoh pasal STD. STD ni kira ethically sensitive lah, betul tak? STD sebab dia akan menceritakan pasal you punya sexual behaviour dengan multiple partners. So nak buat kajian STD ni is very discreet, sangat susah. Sebab apa? Banyak ethical consideration. So orang ada tendensi tak untuk tak nak join you punya kajian? Dekat situlah pentingnya ada PPKP. Sebab PPKP dia ada Ksatria Baja Hitam punya logo tu. Apa tu? Dia ada surat kuasa, dia ada kad kuasa yang membolehkan dia membuat penyiasatan. That's why anda kena professional. Bila you handle case STD, kes-kes penyakit kelamin ni for example, you must go at the discreet level. You tak boleh gunakan komputer you sendiri, you kena pakai komputer jabatan. Kalau ada student yang buat attachment, you mesti ada NDA, non-disclosure agreement. Kalau terbocor satu maklumat, awak sue student tu sendiri. Faham? Contohlah. That discreet. Because we want to protect the identity of the patient. Barulah kita boleh dapat data yang granule. Tahu granule? Granule ni orang banyak cakap data granule ni data yang sebenar lah ya. Dah pukul 9. Masya Allah. Sekejap betul masa bila dulu Banyak sangat kisahnya Cik Aizat ni Okey, selection bias ni tadi anda boleh baca lah ya. Contoh paling jelas adalah apabila anda buat kajian occupational health. Occupational health ni paling senang. Sebab apa? Anda boleh nampak siapa yang memang ada inisiatif nak tahu, dia akan. Contohlah anda buat health screening. Anda rasa-rasa yang health screening, siapa yang nak datang buat health screening? Orang yang ada concern pasal health dia, betul tak? Ada setengah orang, dia memang dah sakit, dia memang dah teruk, dia memang dah level-level orang yang patut masuk hospital, tapi kenapa dia tidak mahu ke depan dan untuk di-screen? Kenapa? Because of the perception, because of the barrier, because of the social stigma. So all these things PPKP must learn how to tackle them. Of course saya tak banyak pengalaman itu. Of course awak pun tak banyak lagi. Tapi bila awak bekerja nanti awak akan belajar. Macam mana nak main wayang untuk stigma manusia. Macam mana nak menyamar. Faham menyamar? Stigma ni kena pecahkan stigma. Contoh stigma macam stigma HIV. Kalau kita tahu ada patient sekian-sekian, kita akan ada stigma. Kita tahu orang ni budak patah, kita stigma. Kita tahu orang ni transgender, kita stigma. Tahu stigma? Kita pandang negatif. Kita pandang dia ahli neraka. Nampak? Siapa kita? Cik Aizat ni macam menghalalkan je orang-orang liberal. Tidak. Saya nak cerita, professionally speaking, you tak boleh ada stigma. Tapi you nak tashkil, terpulang. Faham tak tashkil? You nak sekolahkan dia, terpulang. Ini penting Yang perempuan tak faham maksud tashkil. Macam bagi tazkirah lah. Tazkirah pun tak faham. Memang kau tak pernah datang usrah. Teruk kau orang ni. Okey, measurement bias anda boleh baca sendiri. Tak lain tak bukan, ianya disebabkan oleh analisis yang you buat during the data collection process. So cara yang paling senang untuk mengatasi masalah ini dalam measurement adalah alat tu mesti sama. Penyempel itu mesti sama. Penyempel apa penyempel? Sebab itu anda masuk PKD nanti, nasihat saya, tuan-tuan dan perempuan, dengar ni baik-baik. Tolong buat kalibrasi antara PPKP dengan PPKP. Supaya cara anda membuat measurement tidak berbeza. Dalam apa-apa juga skop yang memerlukan measurement. Faham tak? Awak tolong sampel. Okay, awak sampel pemakanan. Awak dapat temperature sekian-sekian. Orang lain sampel. Temperature tu tak boleh lari jauh. Ini kalau yang orang ni temperature 36. Tiba-tiba ada satu mamat ni kalau dia ukur mesti 16. Pelik lah. Faham tak? Jadi anda mesti ada ability untuk mententukurkan. Mententukur tu maknanya buat calibration. Ini yang sepatutnya buat adalah pegawai awak lah. Pegawai kesihatan persekitaran mesti train dia subordinate orang bawah supaya mengurangkan measurement error. Measurement error memang tak boleh lari tapi boleh kurang supaya tidak ada bias. Terutama apabila you buat enforcement. Faham Enforcement atau enforcement? You buat enforcement kan, banyak enforcement yang you all buat. Tapi kalau ada saintis-saintis gila yang boleh argue you punya measurement error ni, memang saya akan ajar mereka. Itulah point yang dia akan fight you dekat mahkamah. Kalau you tak ready scientific nature of this knowledge, you stand by. Because all these people are quite intelligent in term of manipulating your truly understanding. Sebelum ni you tak pernah belajar atau error management ni for the past 10 years. So now I tell you, if you don't concern about this, you stand by. A lot of intelligent people will fight you in the court with the facts. Faham? Okay. Measurement bias, ada banyak lah. Measurement bias ni tak lain tak bukan recall bias. Recall bias ni dapat daripada mana?
Awak tanya orang kan, tadi makan apa? Betul tak? Dia boleh ingat ke? Lepas awak tanya dia makan apa, awak terus tanya lagi soalan lain. Dia baru nak jawab, nak fikir ni. Makan apa Dah lah dia ni memang jenis lampi. Lambat sikit kan dia nak kena makan. Biasanya orang kalau lupa untuk buat recall, apa yang you patut buat? You kena buat probe. Tahu probe? Probing adalah salah satu teknik untuk memaksa orang memikir ke belakang. Contoh kan, okey, awak cuma bayangkan, tadi bangun pukul berapa? Tak bangun, okey. Tak bangun sahur lah maknanya. Sebab baru nak tanya makan apa? Okey, tak makan. Semalam buka apa? Ingat tak awak buka apa semalam? Tak ingat ingat. Apa yang awak buka? Awak makan apa dulu masa awak buka? Kurma, air lagi. Air apa awak minum? Air soda, sedap tu. Berapa teguk? 3. Minta orang ke, hebat member punya ke, ambil kat masjid? Beli dekat GrabFood. Nampak? Itu namanya probe. You try to project back so that okay, I ingat semalam I makan ni. Itu probe. Means that you ask them and let them think about what they already ingested yesterday. Then you know what kind of food that they ingest. Contohlah dalam foodborne. Itu panggil probing. Probing ni memerlukan kemahiran bertahun-tahun lah untuk mahir. That's why biasakan jadi PPKP yang suka mendengar. PPKP ni skill dia adalah listening. Bukannya bukan judging. Apa tu? Bukannya bercakap lah, banyak kepada listening. Dan teknik you mestilah sangat tepat untuk mengetahui sejarah. You mesti know how to take the history taken. Sama macam seorang doktor lah. Doktor kalau tak pandai history taken, memang out. Tahu out? Ni garisan, out lah. Apa nama ni? Kad merah, out. Keluar je lah daripada padang bola. Jangan jadi pemain bola. Kalau doktor tak pandai buat history taking, sama lah macam you all. Kalau you tak tahu buat history taking, out. You tak tahu macam mana nak ambil history taking. Tapi history taking untuk environmental health ni lagi tricky. Sebab you akan ambil history taking based on the exposure to the environment. Exposure to the environment tak boleh kontrol dengan mudah, melainkan you ada tools. That's why tools yang paling utama macam MySejahtera. MySejahtera ni rahmat untuk PPKP sebenarnya. Sebab you dah tahu lepas ni nak contact tracing orang, dia pergi mana, dia makan kat mana, makanan apa yang dia makan, possibility dia being exposed dekat jalan mana, environmentally health dia dah boleh ditahu dengan menggunakan MySejahtera. Cuma saya berdoa lah semoga hidayah ni diberikan kepada semua pengamal kesihatan persekitaran supaya lebih bijak menggunakan data-data ni. Faham? Kalau lepas ni kalau jadi denggi, tak ada lagi lah nak setakat tahu 14 hari buat apa, duduk rumah ke tak duduk rumah. Awak boleh tahu sebenarnya duduk rumah ke tidak. Bukan sahaja based on what you claim, but we can verify it because of your journey. You have the digital evidence dalam you punya forensic data logging lah. Faham tak? Okay. Kemudian observer bias, faham Okay, strategi to reduce. Yang pertama adalah mengurangkan apa yang dipanggil sebagai internal error lah. Internal error ni ataupun strategi to reduce the systematic error is by doing the blind. Blind ni maknanya bila anda hantar ke makmal, pastikan makmal tu tak tahu ini kumpulan A ke ini kumpulan B. Sebab dia akan create bias kepada pengamal ataupun juru teknologi makmal tu. Faham tak? Contoh kan, anda saja-saja, okey, test tube yang merah ni kumpulan yang daripada hospital. Test tube yang putih adalah kumpulan daripada sekolah. Ada bias tak nanti bila keluar result? Akan ada bias walau you profesional mana pun. Sebab manusia, perceptively you akan terfikir, merah ni sepatutnya positif lah. Kenapa tak positif? Faham tak? Jadi analisis tu seolah-olah dibuat supaya dipositifkan. Yang negatif tu akan dibuat seolah-olahnya dinegatifkan. Kita bukannya nak mengkondem orang lain, tidak, tetapi itulah yang dibincangkan oleh penyelidik yang lepas. That is the challenges if you not doing the blind. That's why kalau kata test tube, macam mana nak buat? Tak tahu pun siapa case, siapa control. Sebab semua test tube sama. Nanti jangan pula pandai-pandai anda jadi lead investigator, nak senang logistik anda bagi tahu. Oh okey, kumpulan yang ni pakai test tube color ni, yang ni pakai test tube color ni. Hantar dekat MKMA. Lepas tu anda tak terfikir pula apa yang saya ajar ni. Memang akan berlaku error tu. Nak lebih bagus lagi, dia buat double blind. Double blind maknanya apa? Investigator pun tak tahu test tube tu siapa punya test tube kepada test tube mana nak dihantar. Itu lagi gila. Dipanggil double blind. Itu yang terbaik. So benda-benda ni memang susah, tetapi boleh dibuat jika anda cerdik. Okey? Strategi ini yang saya dah bagi tahu tadi, cara nak buat dia adalah sample size untuk reduce the random error. Sample size, systematic error tadi pasal measurement lah ya. Kemudian protokol dan last sekali adalah standard method. That's why kalau you nak hantar ke makmal, you mesti tahu method apa yang dia nak pakai.
Jangan makmal ni pakai method A, makmal lagi satu pakai method B. Contoh, yang makmal ni dia pakai alat untuk timbang, pakai alat ini yang boleh ada 3 tempat perpuluhan. Makmal lagi satu, dia ada 4 tempat perpuluhan. Sama tak sama? So all these things must be taken into consideration. That's why if your officers, saya tak cakap you saya cakap your officers. Your officers should have a meeting with the laboratory personnel. Saya kena cakap benda ni. Kalau benda ni tak pernah dibuat oleh environmental health, tolong buat. Mesti ada meeting dengan environmental health professional bersama dengan laboratory managers untuk pastikan semua coordination laboratory findings adalah sama and acceptability dia adalah tinggi. So dia tidak ada banyak variation. Sebab nanti during outbreak, yang ini bagi bacaan false positif, yang ini bacaan false negatif. Kita tak nak macam tu. Okay, next kita nak belajar terminologi yang kedua. Tadi error dah habis. Kita ada random error, kita ada systematic error. Dua istilah ni kena faham. Sekarang dah pukul 9.10. Ada 10 minit lagi kena habiskan kuliah ni. Sedangkan ada banyak lagi benda nak cerita. Tapi saya cerita yang simple-simple je. Co-founding ni apa? Benda yang boleh mempengaruhi anda punya output disebabkan oleh pendedahan itu wujud juga. Contoh paling senang macam ni. Anda nak tengok epidemiological link antara orang yang terdedah kepada asbestos dan juga lung cancer. Apa dia? Asbestos dan lung cancer. Okey, sekejap. Sebelum saya pergi lebih jauh, ada baiknya saya stop